Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin. Yang apa? Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan demikian lagi hendaklah ia mengetahui akan hukum laqiq. Maka apabila ia berdapat pada jalan atau suatu tempat, kanak-kanak yang kecil. Kalau matan ni kalau ikut ditulis kain, kanak-kanak. Matan ni muka surat 25. Kalau kitab yang besar tu rasa betul tak ditulis kanak-kanak. Dia dapat akan kanak-kanak yang kecil yang dibuangkan dia, maka mengambilnya dan memeliharakan dia itu wajib atas jalan fardu kifayah. Maka sekalian, insya-Allah kita nak sambung ni lepas perbicaraan kita mengenai harta yang kita jumpa di jalan, yang terkut bahasanya istilahnya disebut luqata. Kita nak bicara pula yang ni bukan jumpa kereta, tapi jumpa budak, jumpa baby. Bukan baby kambing, kambing lembu, baby orang. Baby manusia. Jadi apa nak buat pada kanak-kanak tu, dah apa hukum agama dia, siapa mengasuh tanggungjawab. Yang ni pun ada hukum dalam syariat kita. Ni SOP syarak macam mana. Demikian lagi hendaklah ia, setiap orang yang mukallaf ni mengetahui akan hukum laqiq. Tu istilah dalam bahasa Arab tu. Jadi kalau luqata, harta benda yang jumpa di jalan, bahasa macam tu, itu luqata. Jadi kalau kanak-kanak jumpa di jalan, yang tak tahu anak siapa ni menangis ke tempat sampah ke apa, istilahnya umum bahasanya kanak-kanak terbuang, kanak-kanak di jalan. Yang ni dipanggil laqiq. Bahasa dobik kadang-kadang macam mana? Orang yang kanak-kanak yang bukan mukallaf yang kita jumpa. Pasal kanak-kanak ni bila istilah dia bukan mukallaf, dia akal tak ada, bapak tak kenal, dia tak tahu nak balik kenderaan, cari balik, dia tak pandai, dia tak ada keupayaan untuk mencari siapa mak ayah dia dan tempat tinggal dia. Selalunya kapasiti ataupun ciri yang macam ni lah umumnya dipanggil laqiq. Jadi kena tahu hukum laqiq ni. Jadi faham laqiq juga bila dah ada, maksudnya ulama dulu dia dah bercara dulu kan. Maksudnya isu buang anak ni bukan baru. Maksudnya dulu lagi ada dah. Apa status anak tu satu hal, tapi nak kata jumpa anak maybe di jalan ni lama dah isu ni. Lama dah. Baik. Kaedah dia macam ni. Masa kita jumpa ni manusia, bukan lembu kambing. Apabila ia berdapat pada jalan. Ni bahasa lama lah. Maksud dapat ni jumpa lah. Istilah ber tu jumpa dengan tak disangka-sangka. Dia berdapat pada jalan atau suatu tempat. Dia dapat apa? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Kanak-kanak yang kecil. Istilah kecil ni kena ada orang asuh dia baru dia boleh survive. Hatta kalau kata dia boleh survive pun, tapi istilahnya dia ni perlu ada orang mengasuh dia. Itu kanak-kanak. Termasuk dalam kanak-kanak ni orang gila. Orang hilang ingatan. Sekalipun tua. Jumpa tengok ada pakcik mana lah, jalan merata. Pakcik nama siapa? Tahu kata dia. Jadi lost memory macam tu. Laqiq lah tu. Nama laqiq lah tu. Dia dalam kategori kanak-kanak dari sudut akal dia tak ada. Jadi mesti ada orang kena bela dia. Takkan nak biar gitu tak? Kena mati tengah jalan, kena langgar kita kan susah tu. Jadi tu kalau dia lupa ingatan, kalau orang gila pula, kacau pula, pun serupa. Dari sudut mesti ada orang ambil tanggungjawab dengan dia. Kalau seorang pun tak ada, masalah pada kerajaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat tu panggil lah kan. Itu antara kebolehan yang boleh buat. Asal hukum macam ni. Jadi kalau jumpa kanak-kanak yang dibuangkan dia
Jadi jumpa kanak-kanak ni istilahnya selalu sebut dibuangkan dia. Sebut buang ni walib lah. Walibnya buang lah. Jumpa kanak-kanak. Ada kanak-kanak saja orang tinggal. Tertinggal. Ada tertinggal. Kalau kanak-kanak baby tu jangan tertinggal. Yang tertinggal ni kalau yang besar-besar ni 5 tahun, 6 tahun hilang, sehari dia nampak mainan dia lari tinggal mak bapak dia, dia pergi duduk kat kedai dia, belik tu mak bapak dia pula anak ramai jalan je tak bilang berapa orang lah kereta dah jalan angah tak ada mana jenuh ni dah. Saya pernah seumur hidup ada anak ni sekali jadi hidup tapi tak jauh lah, anak nombor 6 api tu. Dia pergi tandas. Saya lah tak puasan. Apa buat kita? Bawa kita. Jalan. Api tak ada. Rupanya mengelapar kat dia. Tak jumpa ayah. Dia tak jumpa kereta. Dia tengok bel. Masa tu pakai Avanza lagi. Dia cari mengelapar dia. Tengok muka lain dia. Bila nampak kita senyum. Relax. Tengok. Hilang tension. Ramai juga kalangan-kalangan kita yang tertinggal anak ni kan. Ada yang sampai orang main hantar dia rumah. Bukan orang lain, PU pun kan. Ada satu PU tu lah, tak payah sebut lah kan. Maksudnya boleh jadi insiden macam tu, boleh. Ada. Jadi yang tu mudah pasal dia akan sebut nama rumah kat mana, bapak nama apa. Yang tu tak apa. Ni tak tahu apa-apa. Baik. Jadi kalau jumpa kadang-kadang dibuang ni, maka mengambilnya dan memeliharakan dia itu wajib. Jadi dia bukan sunat, bukan. Dia wajib. Jadi dia tak macam jumpa kereta, tengok dompet, tak nak aku, buat hai ambil atau orang, kena perwawa lah apa, jadi pemegang amanah, susah lah. Kanak-kanak tak boleh, pasal dia manusia, wajib jaga nyawa. Wajib jaga nyawa dia. Jadi wajib, dan wajib atas jalan fardu kifayah. Jadi maksudnya kalau ada sesiapa di kalangan kita yang dah ada ambil tanggungjawab, ambil kanak-kanak ni bela, jaga dia, cari siapa tu ambil apa satu hal, tapi mesti ada atas nama fardu kifayah ni. Jika ada seorang pun yang ambil tanggungjawab, ambil kanak-kanak ni, mengasuh dia, bela dia, cari siapa mak asal ayah dia apa tu satu hal, tapi istilahnya dia ambil kanak-kanak ni fardu kifayah. Yang mana jika ada sebahagian daripada orang Islam buat, maka terlepaslah dosa daripada orang lain. Kalau semua orang biar, berdosa habis semua masyarakat. Tu tengok baby kat masjid ke apa tepi jalan, semua orang pakai tak tahu je. Tak nak aku bela. Anak Arab mana dah dia kata. Tak nak aku bela buat apa? Anak Arab pun perbuatan dia memang haram. Anak tu bukan ada salah apa. Baik. Maka yang mengambil itu ahli hadanah. Baik. Di atas bila ambil ni maka ada uraian pula. Siapa yang ambil ni? Dia ubik dia macam ni. Jika yang mengambil itu ahli hadanah, gugurlah dosa atas yang lain. Kena ambil istilah ni. Kalau orang yang mungut ni, orang ambil ni, kadang-kadang ni adalah orang ahli hadanah. Hadanah ni bahasa Arab ni. Apa makna orang ahli hadanah? Orang yang memang ada kebolehan untuk mengasuh kanak-kanak. Jadi kalau ambil tu perempuan satu hal, kalau lelaki macam mana? Tengok siapa isteri dia. Ada tak isteri dia, mak dia, kakak dia, adik-beradik dia, yang nanti dia boleh serahkan baby yang dia jumpa di jalan tu. Dia ahli hadanah atau tidak? Itu istilah ahli hadanah. Jadi kalau lelaki jumpa macam mana pun, boleh ke lelaki ngasuh budak? Boleh je. Kadang lelaki mengasuh lagi perfect daripada perempuan, ada juga. Tapi bukan semua. Dobit dia ahli hadanah. Cuma atas syarah bab ahli hadanah ni, panjang umur jumpa ke belakang ni. Orang ahli hadanah ni walibnya perempuan. Walibnya. Maksudnya lelaki boleh juga jadi ahli hadanah. Dan antara ahli hadanah besarnya dalam masalah pungut kanak-kanak ni, Islam. Besar Islam. Maksudnya kalau yang pungut tu orang kafir, tak terlepas tanggungjawab kita orang Islam. Walaupun baby tu baby kafir. Macam mana kita tahu baby tu kafir? Jawab. Macam mana kita tahu baby tu kafir? Muka cak, rambut kap. Kap gelin
Ada ciri yang boleh kenal kan, mata sepet contoh kan. Boleh kenal, ada yang boleh kenal, ada yang tak boleh kenal. Saya nak sebut, sekalipun anak tu kafir, maksudnya anak daripada bapak dia yang kafir sekalipun, keedahnya kita tak boleh bagi orang kafir pungut. Pasal apa? Bila orang kafir pungut, anak tu adalah khazanah dia. Anak tu akan jadi agama siapa yang pungut. Jaga. Bahkan dalam keedah kita, saya ingat saya, dalam bab pungut ni, satu atas umum Malaysia ni tanah Melayu. Umumnya kita negara Islam. Pasal kita dulu, memang satu masa dulu mungkin kafir. Mungkin lah sebelum datang Islam. Selepas tu datang Islam, umumnya semua tanah Melayu ni negara Islam. Sekalipun tak diperintah oleh kerajaan Islam, parti Islam apa, umumnya kita ni negara Islam. Ingat elok ayat tu. Umumnya kita negara Islam. Pasal kita pernah diperintah oleh kerajaan Islam dulu. Kalau ada kerajaan kafir merintah atau orang kafir ramai daerah, negeri, negara sekalipun, macam Pulau Pinang ke apa katalah itu, Melaka ke, terlalu ramai orang kafir ni, menyebabkan dia ke nama negeri itu negara Islam. Istilahnya dia telah diambil alih oleh orang kafir, tapi asal kita adalah negara Islam. Melaka negara Islam asal. Kedah, Perak, Selangor, semua ada kerajaan raja-raja Islam dulu. Kan? Jadi umumnya Malaysia ni negara Islam. Jadi kalau negara Islam, tak boleh kita nak biarkan mana-mana orang kafir pungut kanak-kanak. Bahkan kewajipan pungut kanak-kanak, sekalipun dengan bahasa di kanak-kanak tu kafir, wajib dan fardu kifayah untuk orang Islam mesti pungut. Bahkan tambah kita ada enakmen negeri apa, buat satu undang-undang, mana-mana kanak-kanak yang dijumpai oleh yang bukan Islam, ataupun hendaklah diserahkan kepada Jabatan Kepentingan Masyarakat. Tidak boleh dipelihara, melainkan setelah diisi borang permohonan apa dan sebagainya sebagai anak angkat. Itu pun boleh untuk orang Islam saja, tapi tak boleh bagi. Kenapa masalah kafir-kafir ni? Pasal antara syarat ahli hadanah adalah Islam. Pasal antara perkara yang berkaitan dalam bab pungut ni nanti, agama kanak-kanak tu. Agama kanak-kanak tu. Satu umumnya saya sebut ni, kalau dalam negeri Islam, dobek sekalipun dipungut oleh orang kafir, anak tu orang Islam. Pasal dia adalah duduk dalam negeri Islam. Sekalipun kita jumpa tu dalam kampung baru. Bukan kampung baru Kuala Lumpur. Istilah kampung baru ni, kawasan perkampungan Cina kan? Kampung baru macam-macam nama. Kalau camp tak camp, tapi kampung baru ni nama istilah kampung-kampungan Cina lah. Kampung baru. Kampung-kampung baru dia buka yang bagi macam penempatan untuk kaum Tionghoa ni. Main kampung baru. Allah. Kalau kampung baru Kuala Lumpur tu lain. Tak payah simak yang bodoh-bodoh itu. Apa saya nak sebut? Sekalipun jumpa dalam kampung baru tu, maksudnya kan semua orang Cina je, Tionghoa je. Tionghoa pula bukan Tionghoa yang Islam, yang Muslim, yang kafir, yang Buddha. Sekalipun anak yang dijumpa adalah anak, status anak tu pasal duduk dalam negara Islam. Orang Islam hanya ada postman, orang ambil bil api. Yang tu je yang Islam. Anak jumpa tu adalah anak Islam. Satu tak boleh bagi orang kafir pun. Kalau kita duduk Australia, Amerika, memang negeri orang kafir, kita tak dapat hukum fardu kifayah, tapi sebaiknya kita lah pungut. Pasal apa? Bila kita pungut, dia bawah tanggungjawab kita. Anak tu nanti kita boleh asuh untuk dia jadi aset kita sebagai orang Islam. Dengar. Jadi mesti ada undang-undang negeri negara apa yang perlu disusun mengikut hukum syarak ni. Ya. Asal saya nak sebut tu, yang tu syarat ahli hadanah yang boleh untuk umum kanak-kanak ni. Jadi antara besar ni Islam. Lepas tu baligh, bawa ahli hadanah. Kalau dia pungut pun kanak-kanak, umur dia pun 7 tahun, ikuti budak 6 tahun. Dia bukan ahli hadanah kan. Jadi kalau kata dia bawa balik, mak dia pegang. Mak dia tu ahli hadanah misalnya kan. Islam, baligh, lepas tu memang dia boleh mengasuh kanak-kanak. So, ghalibnya wanita lah. Jadi kalau ada orang yang ahli hadanah ni pungut, gugurlah dosa atas yang lain. Siap. Itu huraian fardu kifayah. Dan wajib disaksikan atas memungutnya. Kaedah nak pungut kanak-kanak, wajib ada saksi. Pungut barang jumpa, tak kena ada saksi. Maksud apa? Biasanya orang ni
Bila anak tambah pula anak comel apa, dia akan bin dengan dia. Yang ni antara bala ambil buruk kanak-kanak. Bahkan zaman ni jangan kata yang pungut. Yang buat anak angkat pun, bela anak melakan pun kadang bin tukar. Bila orang tak faham hukum syarak dia jadi gitu. Saya tak tahu nikmat negara macam mana lah ni, macam mana peraturan kan. Ambil anak angkat boleh tukar. Saya tak tahu lah macam mana peraturan-peraturan ni ada. Tapi kena tengok tu lah. Maksudnya kalau ada, kena berbetulkan tu. Pasal bin bapak, tambah pula ada surat beranak apa. Tak boleh bin ni. Kalau kita tak tahu bin anak ni apa, umumnya bin kan pada Abdullah yang tu lah. Ataupun pasal dia jadikan macam anak tak sah taraf, tak ada bapak. Ataupun sebut nama dia misalnya apa, Abdullah, contohlah nama budak tu panggil nama Abdullah ke buah nama apa pun, Abdullah Al-Banggul Batui. Pasal apa? Jumpa kat Banggul Batu. Al-Kelantani. Pasal apa? Jumpa kat Kelantan. Contohlah kan. Ataupun pun nisbah bangsa negeri. Ataupun tengok rambut ni Al-Negrowi. Pasal apa? Tengok masa kecil-kecil lu jumpa memang rupa negro. Kan? Memang anak negro pun. Katalah contoh itu, bubuh nama, nasab, keturunan. Macam itulah. Pasal bin bapak tak tahu. Bin bapak tak tahu. Tapi tak boleh bil pada siapa yang bela. Pasal yang tu akan melibatkan apa ni? Masalah perwalian, kalau masalah jadi wali. Masalah nafkah. Masalah harta pusaka. Kan masalah tu. Pasal apa? Masalah bin binti. Bin binti. Bin binti. Itu masalah dia. Jadi, itu yang kena saksi. Macam mana pun, saksi apa tak ada, buat macam mana? Ambil pungut dulu. Selamatkan dulu nyawa budak tu. Lepas tu kena apa? Jadi antara saksi macam apa? Satu lagi takut tomah di atas orang pada kita buat lari dan culik kanak-kanak. Satu hal. Zaman sekarang lagi lah macam tu kan. Jangan tak tahu esok kita ingat kita selamatkan budak, tidak polis kepung rumah kita, kena tangkap masuk balai. Siapa? Didakwa menculik kanak-kanak. Mampus kita. Yang jaga tak mustahil itu adalah perangkap. Saja di bawah tepi rumah kita, apa tu? Macam mana? Baby tu dia nak ambil mana anak mana tu, culik. Lepas tu, kita pun ambil masuk rumah. Lepas tu, sagi, kita polis datang. Dapat laporan macam ni, awak telah menceroboh masuk rumah orang macam ni. Dan anak ni, baby, waktu bapak dia tahu betul ni anak saya. Awak didakwa sebagai menculik kanak-kanak. Jaga. Satu suruh saksi. Jadi kalau agak boleh dibiarkan dulu untuk tak ambil kanak-kanak tu, telefon siapa yang patut. Nak menunjukkan kita pungut. Jadi bukan kita pergi buat lari anak orang apa culik. Pasal ada hukum saksi tu. Pasal ada hukum saksi tu. Ada hukum saksi. Juga kalau sikit, hari tu saya tak sebut isu ni rasanya, tahu mana? Kita jumpa harta orang, harta ni. Ataupun tambah lagi jumpa senjata orang. Ya. Jumpa pistol, jumpa pisau, jumpa barang. Jangan pegang. Satu, kalau kita tak nak ambil tanggungjawab, dobit dia jangan pegang dengan tangan. Kalau nak ambil kayu, kuis. Memang dalam kitab sebut macam tu. Saya dulu mengaji, memang saya tak pernah terfikir benda tu. Memang dalam kitab bicara itu. Pasal apa kuis ni? Pasal bila pegang, kata dia dalam tanggungjawab kita. Satu dalam tanggungjawab. Dan tambahlah ni, kalau pegang, cop jari lekat cop jari kita. Kalau pistol, kita jumpa, pegang. Lepas tu dia tengok, bawa balik polis, cop kita, cop jari orang lain, tak ada cop jari kita aja. Ada peluru yang orang mati dengan sebab peluru pistol tu, kita yang kena, pasal apa? Cop jari kita je ada. Nanya itu. Jaga. Satu, jangan usik. Tambah senjata-senjata lah. Pisau, parang apa. Hati-hati sangat. Kena hati-hati sangat. Tambah zaman lah ni lah. Baik. Jadi saksi. Jadi kalau boleh jumpa orang telefon apa semua panggil kata ni jumpa budak saya jumpa ada budak menangis. Bagi ada saksi. Kalau duduk atas jalan raya sagi kereta lalu, trailer lalu, langgar mati, tu bawa ke tepi dulu. Bawa lagi ke tepi. Waktu maklum kan, tahan apa semuanya untuk menunjukkan kata kita jumpa. Bagi ada saksi. Tak ada saksi memang masalah. Satu kalau aksiden pun dengar. Nak tolong bagus. Tapi jaga. Tak silap kita akan dituduh kita yang langgar orang yang aksiden tu. Jaga tak pasal Banyak tak kes macam tu. Banyak yang kes. Saya tak pernah lah kena kes macam tu kan. Tapi ada kawan-kawan kita yang pernah tolong orang. Ada di tomah dia pula yang melanggar.
orang yang tu, padahal dia nak tolong pula. Jaga juga. Ada yang sama jadi kes macam tu. Allah. Dua zaman ni fitnah banyak macam-macam. Yang terbaik kaedah dia saksi. Tambah pula kemalangan ke apa, tengok apa yang jatuh tu perempuan macam mana, comel lah tu macam mana. Nanti memang bagus tolong, tapi takut jadi masalah lah. Jaga sikit. Saksikan dia. Dan jangan ditetapkan pungutnya itu melainkan jika ada ia orang yang kepercayaan. Baik. Dan jangan ditetapkan pungutnya melainkan jika ada ia orang yang memungut ni orang yang kepercayaan. Jadi maksudnya bila jumpa suara kanak-kanak ke apa, kanak-kanak nak buang, panggil saksi, panggil tok ketua, tengok budak ni. Contohlah tok ketua tu ketua kampung lah, ketua imam ke apa sebagainya. Jadi tak boleh diberikan keputusan siapa yang nak pungut dan mengasuh kanak-kanak ni, melainkan telah disahkan orang yang mungut ni memang ahli hatonah. Dapat dia tu. Jadi maksudnya isu ni bukan kecil-kecil lah. Dan mesti diwawarkan, dimaklumkan, dia bagi tahu. Kalau katalah misalnya orang kafir pungut, ataupun yang pungut ni orang Islam, tapi tudung tak pakai, semayang tidak, minum arak, istilahnya bukan ahli hatonah. Kalau dia hatonah pun, jahanam macam ni, di jahanam dia akan menjahanam dengan anak-anak yang orang peliharaan dia. Dia bukan ahli hatonah. Walaupun dia pungut, anak-anak tu tak boleh bagi dia bela. Bahkan kena cari siapa ahli hatonah yang cukup syarat. Okay. Jadi tak boleh nak diserahkan pada siapa yang mungut tu untuk bela dia, melainkan diyakini bahawa dia adalah orang kepercayaan, orang yang amanah sungguh, yang istilahnya ahli hatonah tadi. Siap. Maka jika bukan ahlinya yang memeliharakan dia, jadi kalau bukan ahli ataupun tiada amin, ataupun dia ni khianat, mana dia jualnya kanak-kanak tu. Ataupun dia belah-belahnya ambil jual organ lah, perut, jantung, hati, macam-macam lah ni. Yang kadang-kadang hilang pun tengok laporan, tengok statistik negara kan. Kadang-kadang hilang sekat ni, tengok dalam laporan PDRM ke apa ke. Apa kan? Yang tak dijumpai sampai lah ni. Kadang-kadang ada orang dewasa, ada yang belasan tahun, ada kanak sekolah ada. Bukan sikit angka tu. Cuma kita ni tak rasa dah benda tu. Nak tahu ni, pergi bayan polis minta statistik tu. Tak pun, kalau ada internet Google ke apa kan, masuk oleh PDRM boleh dapat maklumat statistik apa-apa macam ni. Lebih tak. Senjata api yang dapat dirampas banyak mana, dadah ganja yang dapat dirampas banyak mana juga. Yang baru ni apa, yang senjata api kan, yang dapat apa aku tengok dia kata tak selamat ni. Yang tu baru jumpa satu geng. Geng pun bukan ni 6 orang je, tapi tengok senjata dia, ni lumpuh kita, lenggung habis semua mati tembak. Ngambuk asap ngambuk. Sikit dan amanah tu. Jadi faham tu nak diserahkan kepada orang mungut ni mesti kepada ahli dia, dan kita mesti kena kenal siapa dia, orang yang nak boleh pelihara kanak-kanak. Satu kalau faham ni, pasal nak sebut tentang hatonah tu, saya nak sebut isu hatonah. Satu, ada orang mohon untuk buat taska, lagi apa, yang asuh kanak-kanak ni, nursery kanak-kanak kan. Untuk diluluskan ni, pastikan dia ahli hatonah. Orang kafir tak boleh. Istilahnya semua nursery kanak-kanak ni. Orang kafir tak boleh. Dari segi kaedah kita dalam agama kita, orang kafir tak boleh buka pusat-pusat penjagaan kanak-kanak. Tak boleh. Hatta anak orang kafir pun dia kena hantar pusat penjagaan di bawah pentadbiran dalam urusan orang Islam. Dia mesti buat kena beraturan macam tu. Pasal negara kita. Satu yang sepatutnya, yang tu saya sebut kanak-kanak. Tu sekolah pun sepatutnya macam mana? Tak ada sekolah untuk orang kafir. Anak walaupun anak orang kafir, sekolah mesti sekolah agama Islam. Siapa? Mak bapak dia satu hal lah kafir. Tapi anak adalah aset kita. Itu asal hukum. Malaysia adalah negara yang paling berlunak dari sudut adanya orang kafir boleh buat sekolah dia sendiri. Sehingga mereka buat tuntutan mengenepikan sistem pendidikan kebangsaan kita. Apa nama? Dongzong. Saya pun nak sebut orang pandai. Dia minta pengiktirafan yang tak melalui sistem pendidikan mainstream kita.
Sepatutnya yang tu, pengiktirafan tu dia bagi orang pondok saja. Pasal apa? Orang Islam. Mestilah pengiktirafan kepada orang yang mengaji agama ni. Walaupun tak ada SPM, macam mana? Bagi pengiktirafan ni orang pondok. Tengok kebolehan ni pula memang jauh beza dengan sekolah kebangsaan. Fiqah dia apa, semua ilmu agama dia, semua mantap-mantap semua. Kalau nozong pun tutut, orang pondok sepatutnya lagi besar untuk diberikan hak itu. Sikit dengan suara demikian lah kan. Tapi tak, kita yang ni kena ambil SPM. Ustaz hafal Quran, tok guru alim ulama pun nak masuk kerjaan kena ambil SPM. Kena pergi ambil PhD juga. Kalau ikut bakal PhD dia. Lawan dengan geng-geng PhD tu. Ngelupa geng PhD tu. Tak kerti apa pun. Tapi yang ni takkan nak suruh dia ambil SPM. Dapat pun jawatan SPM je. Sepatutnya dia DD apa tu? DG apa? Pangkat paling tinggi apa? Jadi jusa ke apa tu kan? Patutnya pangkat besar ni bagi 21. Ada 21 kan? Bawah sekali nombor apa? S17. 11. Itu apa? SPM. Pembar. Sepatutnya macam bagi diiktiraf. Tapi iktiraf macam budak hampa tu kan. Memang tak ada persinjilan ngaji memang pondok ke apa tu tahu lah. Tapi diiktiraf dia. Ada badan tertentu yang memberikan pengiktirafan pada dia. Bagi dia. Ya. Sepatutnya macam tu lah. Macam pondok ni pun sepatutnya dia ada satu lembaga pertubuhan, yayasan khas yang orang pondok ni walaupun dia tak ada SPM apa cakap Melayu pun tak pandang jelas itu kan. Apa pun tak pandai. Tapi ada institusi pondok, lembaga pun dan sebagainya, yayasan yang akan memberi pengiktirafan. Dia memang ahli dalam bidang ni. Walaupun tak ada SPM, boleh mengajar. Toliah try nak ambil. Silap orang tanya soalan toliah tu kena tanya balik. Soalan kau pun tak betul. Amen. Siapa nak bagi pengiktirafan ni? Siapa nak bagi letak kedudukan orang ngaji pondok macam ni? Sikit isu tu. Jadi asal nak sebut, tak boleh bagi orang yang bukan ahli hadonah untuk bela kanak-kanak. Macam apa? Masalah dia. Satu saya nak sebut, itu kanak-kanak, lepas sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Sepatutnya takkan ada universiti yang ditubuhkan atau diasaskan, dibina oleh orang-orang yang tak ada amanah dalam agama dan bukan ahli hadonah untuk mendidik bangsa dan rakyat kita. Tambah pula dia akan mendidik cara yang rosak. Wahabi, Syiah ke apa ke, liberal ke, macam mana? Uish. Patutnya dasar kebangsaan kita ni bukan saja kebangsaan Malaysiawiyin, tapi Al-Islamiyin, Muslimiyin. Mungkin itu. Patutnya macam tu pun. Macam tu pun. Kadang saya jealous tengok Indonesia. Walaupun Pancasila dia tu tengok macam pedih sikit kan. Tapi dia tak akan ada Cina, cukup bahasanya, yang dalam masyarakat berbahasa Tionghoa dalam masyarakat Melayu. Dan mereka akan berbahasa Indonesia fasih. Walaupun bukan bangsa Indonesia. Bukan bahasa Melayu. Dan dia akan boleh bersongkok. Walaupun dia tak Islam. Ni Pancasila punya peranan. Pancasila lah. Pening dia satu hal. Saya nak sebut sudut tu. Kalau nak bangga dengan bahasa Tionghoa, ini Indonesia. Mau ngomong Tionghoa, pulangkan ke tanah besar Cina. Jangan duduk di sini. Ini tanah Indonesia. Mesti percakapannya tuturannya adalah cakapan Indonesia. Ini duduk di Malaysia, cakap Malaysia pun tak tahu. Masa Malaysia pun tak lulus. Kan? Sikit lah isu tu kan. Memang macam tu pun. Mana ada negara dalam dunia boleh buat, kita pergi Australia buat sekolah Melayu, boleh? Mesti ikut mainstream punya lah. Mainstream kita lah. Nak syarah macam tu sikit lah kan. Asal saya syarah hadonah tu kan. Saya ngaji, saya sebut lah. Saya ngaji macam tu lah. Prinsip saya ngaji Tok Guru. Dia bila ada kena yang mana-mana tu, dia kembangkan kita dengan cara berfikir tu hadonah tu. Macam ni siapa? Islam jaga macam ni. Kanak-kanak nak dibela tu pun, nak ambil pengasuh tu pun dah dijaga lah. Yang tu kan kanak-kanak yang besar macam mana? Mesti diberi kepada orang-orang yang layak je untuk boleh mengasuh dan mendidik. Orang tak boleh layak untuk mengasuh didik, tak boleh. Hatta kalau mak pun ni, mak ni fasik. Mak ni tak tutup aurat. Macam mana? Anak tu boleh dirampas dan tak ada hak ibu tu mengasuh anak-anak tu. Sebab mak dia fasik.
Mak dia minum arak, mak dia kelab malam, contohnya tu. Anak tu tak boleh bagi dia bela. Kena bagi tok dia. Tok dia pun semacam juga, ahli kelab malam. Tok dia pun tak boleh bela. Misbah nak kena hukum sebat ke apa pasal minum arak tu suku dah. Pasik ke lagi. Dia tak boleh bela kanak-kanak ni. Pasal apa? Jahanam anak-anak bela bawah dia. Oh, dalam syariat ketatlah situ. Baik, kita ni boleh baca dalam kitab je lah. Mudah-mudahan tak ni, tapi zaman yang akan berlaku balik bila? Zaman gemilang tu, zaman Nabi Isa turun. Yang tu yang memang dia akan memerintah lebih kurang dalam masa 7 tahun. Untuk macam mana? Masa tu memang dalam macam mana kita baca kitab sebiji, sistem dia akan buat sistem tu. Saya ngaji tutup guru dia sebut benda-benda macam ni, kata dia nak seronok kita tunggu Nabi Isa lah, kata dia. Itu sikit harapan dia beri. Tapi kata apa? Nabi jagalah, katanya. Apa dia? Nak bertemu Nabi Isa, jumpa Dajjal dulu. Oh, cobaan tu. Dan memang siapa yang lepas ujian Dajjal memang jumpa Nabi Isa gilang gemilang. Tapi kalau Dajjal pun dah kata, kau jumpa Nabi Isa, kau kena bunuh Nabi Isa. Kena bunuh dengan tentera-tentera Islam yang betul imannya. Sebab apa? Kita masa tu dah jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah. Takutnya saya dengar kan. Nak duduk dalam tempat baik, tapi kita tak nak usaha pergi duduk tempat jadi baik tu. Na'udzubillah. Baik, jadi kalau orang yang bongok tu bukan ahli hadrah ataupun dia ni khianat, diambil oleh hakim daripadanya. Jadi hakim ni apa? Qadi, hakim, pemerintah lah istilahnya. Jadi mahkamah kena keluar surat kuasa, kanak-kanak ni diambil, tak boleh bagi awak bela. Maklumat mesti ada kan, siapa yang pungut kanak-kanak macam ni. Mahkamah kena ambil kanak-kanak tu. Serah pada ahli hadrah. Sama ada pada individu ataupun ada pertubuhan, kumpulan, yayasan ke apa yang buat khas untuk bela kanak-kanak ni. Dan diberi kepada ahli amanah, beri pada orang amanah. Siap. Maka jika didapat pula hartanya, okey, habis, selesai kanak-kanak. Itu hukum memungut kanak-kanak. Kemudian jika didapati pula hartanya bersama-sama dengan dia. Kalau jumpa kanak-kanak tu ada apa? Bersama dengan dia ada duit, wah bantal, wah tilam dia. Dalam kain bendung dia buka-buka ada rantai emas, ada gelang. Memang ada kanak-kanak yang dijumpai dengan keadaan macam ni. Kadang-kadang orang yang buang kanak-kanak ni, kalau dia nak bagi anak dia survive lagi, dia tak buang dalam lubang jamban apa dak lah kan. Dia akan tinggal, dia akan pantau daripada jauh. Dia akan tengok siapa pungut anak dia. Dia akan letaklah gelang apa semua tu. Pasal apa? Dia tak mau bela, dia nak bagi orang lain bela. Jadi bila ada gelang rantai tu nak buat macam mana? Harta tetap harta kanak-kanak punya. Maka kata dia, tiada harus ia menafkahkan dia melainkan dengan izin daripada hakim. Harta tu kanak-kanak punya. Biasanya kalau faham tu juga, kita faham ghalib orang yang berjiwa manusia ni, anak ni kalau dia tak nak bela sekalipun, kalau dia nak tinggal bersama dengan anak ni, dia akan tinggalkan harta benda untuk dijadikan bekal untuk belanja anak ni walaupun mak bapak tak mau bela. Kita faham tu, kemanusiaan tu ada. Tapi kalau sampai buang dalam lubang jamban, sampai kena gonggong anjing ni, dalam dosa buat benda haram tu waktu hukum bunuh pula anak yang keluar. Na'udzubillah. Habis lah. Tak ada lah sifat kemanusiaan. Na'udzubillah. Kita minta lindung lah daripada bala-bala macam tu. Bala macam tu yang kita kena COVID lah apalah satu-satu ni kan. Bala bencana ni takkan ada kena melainkan ada punca dia kan. Punca dia maksiat lah. Ketua jemaat baru ni pun bak iklim kan. Dia kata Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pasal apa banyak kerosakan berlaku ni? Bima kasabat aydin nas. Apa yang kasabat aydin nas ni? Maksiat, dosa, kufur, syirik, maksiat orang jangan jahat, khianat. Besarnya buat dosa. Dan dosa besar lagi syirik, kufur. Tak mengaji, tak hormat ulama, tutup guru. Dah tinggal dah istilahnya ajaran ahli sunnah wal jamaah ni. Itu punca kena bencana macam-macam. Baik, tadi tak boleh ambil menafkahkan untuk kanak-kanak ni melainkan dengan izin hakim. Jadi siapa yang pungut dia kena istihar. Ada gelang, ada rantai, ada harta, ada duit 10,000 dekat baby ni.
Pasal apa? Pasal harta tu nanti hakim adalah waliul mal kepada kanak-kanak. Yang ni satu hal, ada buat pelajaran ni. Kalau kita besar memang dia ada bahas pasal harta bagi kanak-kanak yang tak tahu siapa yang wajib nafkah tadi. Kalau ada harta, siapa nak sukarela bela kanak-kanak ni, ahli hadanah ni satu hal. Tapi harta yang ada pada kanak tak boleh dinafkahkan pada kanak-kanak tersebut. Bahkan dia jadi simpanan, dan pemegang amanah menyimpan harta ni adalah hakim, qadi. Konteks kita lah ni dah tukar nama PTA. Tapi PTA tak ada portfolio lah ni. Tak ada. Pergi dalam kitab ada ni, portfolio hakim, qadi, PTA. Kalau sempat naik qadi tu, naik qadi untuk akad nikah je. Qadi tu hakim lah. Memang qadi tu hakim. Qadi tu hakim syar'i kan. Jadi hakim ni kalau dalam kitab bukan hakim mahkamah sivil, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan tu. Hakim ni apa? Qadi. Dan kaedah kita tak ada beza antara hakim mahkamah syariah, mahkamah tak syariah. Kita punya hakim ni semua hakim syar'i. Mahkamah tinggi ke, mahkamah rayuan ke, mahkamah apa ke, semua adalah mahkamah syariah. Semua adalah mengikut syar'i. Tu asal kita dalam kitab sebut hakim tu. Kita baca kitab ni kena ada tasawur dalam kita. Ni negara Islam ni. Semua Islam, hukum Islam tertegak ni. Jadi kena minta izin daripada hakim dahulu. Maka jika tiada ada sertanya, maka nafkahnya daripada Baitul Mal. Jadi kalau kata harta tak ada pada kanak-kanak tu, orang yang bela pula duit tak ada, macam mana? Engkau dah sanggup bela tu, bagus dah. Jadi kerajaan kena salurkan bantuan melalui orang ni untuk memberikan saraan. Jadi tanggungjawab bela kanak-kanak ni apa? Kerajaan Baitul Mal. Jadi betul lah istilah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maksudnya memang ada satu kesatuan, unit, kementerian khas untuk kebajikan masyarakat ni, antaranya jaga kanak-kanak ni, ibu yang terlanjur misalnya kan, apa ada adik-adik tu. Pasal apa? Memang bedak lagi ni, bunuhnya anak tu satu hal pula kan. Jadi masalah sosial pula, hal lain pula. Dah faham tu juga, kalau ada tempat kebajikan macam tu, yang ni yang buat cara halal ni takkan tak ada bantuan. Kalau buat cara haram ada tempat simpan dia supaya jangan bunuh anak, yang ni takkan tak ada galakan untuk pengantin baru, 5,000 ke 10,000 ke. Sikit lah ayat-ayat macam tu kan. Kerjaan mana nak bagi saya tak tahulah. Kita tengok dalam iklan WhatsApp pun ada kan, kerajaan mana yang kata siapa yang kahwin dengan isteri dia, kalau kahwin isteri kedua, kerajaan akan bagi berapa ribu lah peruntukan. Saya tak ingat pergi mana. Tak tahu dah, diam. Dia orang bagi galakan macam tu. Pasal apa? Supaya nak hilangkan masalah-masalah sosial ni, antara kaedah ni, bagi galakan untuk seorang lelaki kahwin lebih daripada seorang. Oh, sampai macam tu ada kerajaan yang prihatin dalam masalah gejala-gejala sosial ni. Hindahkan dia, biar ada isteri yang diambil tanggungjawab oleh suami. Banyak tanggungjawab ni sebenarnya. Tambah nak jadi pemimpin, bukan senang. Bukan gaduh buat parti baru. Untuk nak jadi pemimpin, Perdana Menteri yang ke-9, bukan macam tu. Besarnya kau urus macam mana. Itu paling besar sekali. Baik. Harta tu ambil pada Baitul Mal. Itu aja kot. Kitab kita kecil lah. Kalau kitab besar, kena ngaji lain lah. Duduk lah kan. Untuk bangku batu ke, bangku pasir ke apa. Itu Wallahu'alam. InsyaAllah kita sambung. Pasal sunat bagi orang yang kepercayaan memegangkan akan kiriman orang. Yang ni bab wadi'ah. Wadi'ah. Asal istilah Arab, wadi'ah. Kita tengok ada akaun-akaun wadi'ah tu. Wadi'ah lah tu. Bukan wadi'ah. InsyaAllah jumpa situ. Ada soalan? Kalau tanya luar topik sikit lah. Ya. Masalah solat Jumaat yang didirikan di surau-surau mungkin. Kaedah sembahyang Jumaat didirikan pada surau-surau sekolah menengah kebangsaan apa, dari isi kaedah kita dalam mazhab Syafi'i tak sah. Itu je lah. Siapa yang bagi lulus lah untuk ni? Tak tahulah. Saya dengar gitu-gitu lah kan, tapi kecarahat sikit mulut nak sebut kan. Dia orang kata memang bukan sultan yang tanggungjawab. Bukan pejabat mufti, saya kenal lah siapa duduk pejabat mufti. Dia ada, bukan sultan, bukan. Ada sultan kecil dia orang kata. Sultan kecil. Ada sultan kecil yang suara dia dipakai. Dan suara dia ni mengatasi daripada suara-suara majlis agama Islam. Berdamping dengan sultan. Sultan besar,
terasa dia pun tak berani buat keluar hukum tu, tapi ada sultan kecil. Ayat apa tu, itulah dengar ayat-ayat orang sebut. Jadi dari segi hukum jelas, rasanya saya tak syarah panjang pun. Dah mustautin tak ada kan. Siapa mustautin situ? Pula tu berbilang Jumaat dalam satu tempat. Lebih aulanya macam mana Majlis Keselamatan Negara pun dia kata lebih baik semayang bukan saja dewan masjid, tapi dewan solat, lepas tu di luar dia, atas lagi dalam pagar pekarangan masjid. Buatlah kemah apa untuk benarkan orang sembahyang Jumaat pasal ada perlu penjarakan ni. Lebih utama tu, tapi masih ada lagi masjid-masjid yang hanya membenarkan sembahyang Jumaat didirikan dalam ruang solat utama saja, dalam yang berkapet, yang bercermin, yang apa aircon tu. Yang luar tak bagi. Tepat. Kan jadi masalah tu. Di atas isu nak membolehkan semua orang pun sembahyang Jumaat, bukan kaedah dia macam tu. Pasal dia akan melonggarkan semua hukum syarak yang dah dipelihara oleh ulama kita selama ni, khasnya atas mazhab Asy-Syafi'i misalnya, nak jaga masalah mustautin tu. Kalau kita kata dalam mazhab lain pun, apa pula syarat-syarat dia? Tentang lagi ketat pada kita. Kalau misalnya Hanafi, lagi ketat. Dari sudut mana? Mungkin angka mungkin ringan, tapi khutbah dia ketat. Semua bahasa Arab, tak boleh Melayu sepatah pun. Urdu pun tak boleh, mesti Arab semua. Tak mau pula kita okey. Sikit lah dia sebut macam tu kan. Jadi kena pelihara lah semua syarat-syarat. Jadi siapa yang memang duduk tempat itu, walaupun kerajaan telah membenarkan untuk dirikan solat Jumaat, jika tak cukup syarat, mana boleh buat? Pasal kita sembahyang mengikut SOP syariat, bukan SOP Majlis Agama Islam. Kasar sikit. Kalau Majlis Agama Islam punya SOP itu tepat, tak ada masalah. Tapi kalau menyalahi dengan kaedah syarak, tak boleh pakai. Jadi yang ni memang jelas. Dari segi berbilang Jumaat, dari sudut tak ada orang mustautin, jelas. Dari segi tak boleh. Tambah pula ada sekolah kebangsaan yang ada asrama. Kat sekolah kebangsaan tu pun ada asrama, masjid, surau-surau. Sekolah kebangsaan pun dibenarkan untuk buat Jumaat. Lagi macam-macam haru. Itu sekali lalu. Wallah. Ahli apa? Donah. Hadonah. Dia macam pertubuhan, dia kira ahli juga macam pertubuhan. Contohlah. Ya. Katalah ada satu grup dia mau berjuang, kita katalah Islam di negara kita lah. Katalah dia sama ada parti politik ataupun NGO. Jadi dia buat maksudnya dia menyanggup untuk bela kanak-kanak pungut ni. Dia nak jadi ahli Hadonah. Satu. Yang kedua, saya belum dengar ustaz kata macam perempuan yang dia nak keluar tu dia kena ada mahram ni. Mana kalau tak ada, maksudnya dia tak boleh nak jamak kasar apa semua tu. Saya tak tahu jelas. Aduh, dia tak pernah tahu juga. Maksudnya macam mana dia punya perinci dia. Macam seorang perempuan, dia kena nak keluar dia mesti cukup syarat dia untuk dia musafir. Musafir atau mahram dia tu. Mahram dia tu kira lelaki sahaja ataupun dengan perempuan pun macam mahram dia tu. Soalan pertama mengenai bolehkah ada pertubuhan tertentu ambil inisiatif buat menyanggup untuk bela kanak-kanak. Tapi kadang-kadang benda tu dia jadi macam kepentingan juga kan. Dia jadi ahli ada maslahat apa untuk kewangan apa kan. Dobit dia kalau memang dia ahli silakan macam itulah. Tapi kalau ikut asalnya dia bukan pertubuhan, dia individu, ahli Hadonah. Jadi kalau memang ada pertubuhan apa dan siapa yang dia nak lantik nak mengasuh tu mesti ada. Mesti ahli Hadonah. Dia tu pun ahli Hadonah. Dan dia tahu semua prosedur ni. Sekali lalu lah. Jadi kalau ada silakan. Dan memang ada pun kat Malaysia yang memang ada NGO yang buat kebajikan tempat kebajikan ni dan dapat sabab untuk dapat bantuan kerajaan kerana memberikan perkhidmatan ni, menyediakan perkhidmatan ni. Di atas dia punya niat ada maksud nak dapat bantuan, dapat pekerjaan, ada benefit yang lain tu. Wallahualam semuanya pasal dia. Itu hal lain lah. Tapi satu sudut dah melepaskan tanggungjawab pada kifayah kita. Kemudian masalah perempuan yang musafir ni memang ada dari segi kaedah syarak. Dobit nak keluar, mestilah ada suami ataupun mahram dia. Istilah mahram lah. Orang yang tak batal wuduk dengan dia, tu bahasa mudah dia. Kalau dia nak bermusafir sama ada dekat ataupun jauh, sekalipun tak sampai 2 marhalah, mesti ada mahram ataupun suami ni.
Melainkan kalau tempat yang istilah dalam Korea Jumaat dia. Macam kita Bangor Batu ni nak keluar dalam Bangor Batu ni ya. Yang ni tak perlu orang perempuan ni keluar dengan mahram dia. Bahkan boleh keluar seorang diri pasal orang keliling ni kedai. Tapi kalau nak keluar daripada mahal Jumaat kita, lobik kita dalam syarat, sekiannya mestilah bersama dengan dia ada mahram ataupun suami. Yang ni paling kuat yang dipakai khas dalam mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Itu SOP kita dalam syarat. Dari segi ada memang ada itu. Cuma hukum ni zaman sekarang ada pendapat-pendapat yang telah memandang remeh dari segi hukum ni, bahkan ambil pendapat yang sangat mudah. Hatta jangan saja bab musafir biasa, hatta bab pergi haji dan umrah pun ada yang sampai bermudah-mudah gitu. Sampai ada yang kata kalau nak pergi umrah mau 40 tahun, perempuan 40 tahun ke atas boleh pergi seorang-seorang untuk pergi umrah. Sampai macam tu. Bahkan haji pun ada yang sampai macam tu. Ada yang sanggup menipu pula, kata ada pertalian darah macam ni. Masya-Allah. Saya memang salah, tak kena lah dengan syarat. Tak kenalah dengan syarat. Dari sisi peraturan, kita ada SOP dalam syariat yang kena jaga. Kita bukan buat hukum agama mengikut kehendak kita, tapi mengikut kehendak Allah Ta'ala dan Rasul. Mesti ikut mansya'i ilahi. Jantina maksudnya lelaki lah. Lelaki. Kalau perempuan ni macamlah masalah haji juga. Tak ada dah orang lelaki, melainkan yang ada ni bersama dengan dia 3 orang lagi perempuan yang siqat, dengan dia jadi berempat. Keluar berempat mana-mana pun. Bulan tu atau urusan wajib. Sunat tak boleh keluar juga. Itu asal. Okay, lalu sebut itulah. Wallahualam. Orang yang tak boleh solat Jumaat tu kalau katalah tak cukup, tak celus ke masjid ke apa kan, kena halau siap, kena kunci pintu lagi. Kaedah dia tu macam mana dalam PKP dulu lah. Kalau asrama pun sama lah. Kalau dibenarkan sekalipun, dibenar kan, tapi kita faham syarat tak cukup. Apa kaedah dia? Solat tu dari segi kaedahnya, apabila memang mereka ni tak dibenarkan datang ke masjid atas sebab PKP ni, keluasan pun tak cukup, tak perlu tunggu solat Jumaat habis. Pasal istilahnya dia pun tak wajib Jumaat, pasal dia bukan orang mustautin. Bahkan bukan saja dia wajib, haram pergi, pasal pergi kena halau. Dengan bahasa itu, tak perlu tunggu Jumaat habis. Orang yang kena tunggu Jumaat habis baru boleh sembahyang zuhur ni, orang yang asi dengan sebab tak sembahyang Jumaat. Baru dia kena tunggu sembahyang zuhur habis, baru dia boleh sembahyang Jumaat. Istilahnya dia putus asa dah daripada Jumaat, baru boleh. Tapi kalau orang yang bukan dalam kedudukan hak tu, dia tak perlu tunggu selesainya sembahyang Jumaat untuk membolehkan dia sembahyang zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah.